Oke, Assalamualaikum dan selamat petang. Baik, tibalah masa untuk kumpulan 4 membentangkan projek ataupun cadangan proposal uh, projek tahun akhir bertajuk pembangunan sistem kunci pengecaman wajah dan Wi-Fi menggunakan Arduino di bilik Swiss 2 bengkel elektronik KVSI. Dijemput ahli kumpulan dan ketua kumpulan Cik Syed Aiman untuk memulakan pembicaraan. Dipersilakan. Lah, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Kamera, warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada Cikgu dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Syed Muhammad minta Aiman maaf dari Syed, ya, Cikgu. kamera on, kamera tak nampak. Kamera tak ada. Kamera tu. Tak on. Okey. Tak on Cikgu. Dah on lah. Okey, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cikgu dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Syed Muhammad Aiman daripada kumpulan 4 ingin membentangkan projek yang kumpulan saya telah pilih pada tahun ini, iaitu pembangunan sistem kunci pengecaman wajah dan Wi-Fi menggunakan Arduino di bilik Swiss 2 bengkel elektronik College Vocational Seri Iskandar. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan 4 yang terdiri daripada saya sebagai ketua, iaitu saya Muhammad Aiman sendiri, diikuti oleh Muhammad Zairil Fikri bin Zainuddin, dan seterusnya Nur Aina Akila binti Muhammad Tarmizi. Seterusnya kita lanjut kepada pengenalan projek. Okey. Suatu sistem yang membolehkan pelajar dan guru mengakses pintu masuk bilik Swiss tanpa menggunakan anak kunci. Ini adalah kenapa kumpulan saya atau kumpulan 4 ingin mencipta atau menghasilkan projek sebegini kerana kita tahu untuk mengakses atau memasuki ke bilik Swiss ataupun store peralatan, hanya guru yang bertugas sahaja memegang kunci store tersebut. Oleh itu, melalui projek ini, bukan sahaja guru tetapi pelajar yang dibenarkan saja seperti ketua kelas dan penolong ketua kelas dapat mengakses pintu tersebut atau dapat mengakses bilik tersebut. Seterusnya, dapat mengelakkan risiko kecuaian pelajar menghilangkan anak kunci dan mengelakkan risiko kehilangan peralatan tanpa peralatan kerana pintu tersebut tidak dikunci. Ini kerana terdapat masalah di mana pelajar menghilangkan anak kunci dan menyebabkan pintu tidak dapat dibuka. Selain itu, apabila kecuaian pelajar dengan tidak mengunci pintu itu sendiri, apabila pelajar tidak mengunci pintu itu sendiri, maka peralatan yang berada di bilik Swiss ataupun bilik peralatan akan hilang menyebabkan amali ataupun praktikal tidak dapat dijalankan.
next. Okey. Seterusnya untuk penyataan masalah. Nampak tak ada keluar ke? Okey, seterusnya saya menyerahkan kepada Muhammad Zahari Fikri untuk meneruskan sesi pemandangan. Dipersilakan. Okey, seterusnya penyataan masalah. Penyataan masalah ini barangan seringkali hilang dan aktiviti praktikal tidak dapat dilaksanakan kerana kecuaian pelajar yang seringkali tidak mengunci pintu bilik Swiss 2 bengkel elektronik KVSI ini. Sekiranya pelajar ingin memasuki bilik Swiss 2 ini, bagi mengambil peralatan mereka perlu mencari pencara yang menjaga bilik Swiss 2 bengkel elektronik KVSI ini. Seterusnya objektif projek. Yang pertama, membangunkan sistem kekunci stor peralatan bengkel menggunakan Wi-Fi di stor 4 elektronik Kolej Vocational Seri Iskandar. Kedua, menguji kefungsian sistem kekunci stor peralatan bengkel menggunakan Wi-Fi di stor 4 elektronik Kolej Vocational Seri Iskandar. Ketiga, menguji kefungsian kamera intake untuk pengimbasan wajah pelajar menggunakan Wi-Fi di stor 4 elektronik KVSI. Okey, itu saja. Next. Ini adalah skop projek bagi projek kami. Skop untuk projek ini, kami fokuskan kepada bilik Swiss 2 bengkel elektronik Kolej Vocational Iskandar. Projek ini diterhad kepada satu bilik Swiss sahaja, iaitu bilik Swiss 2 bengkel elektronik Kolej Vocational Seri Iskandar. Sekejap, Aina. Saya lebih suka tanya Syed ni. Ya saya. Respon sikit. Kejap store 4, kejap bilik Swiss 2. Awak Maaf kami lupa nak edit dekat store 4 tu. Sebab itu mana awak nak pakai sekarang ni? Kami guna bilik Swiss 2. Bilik Swiss 2. Okey. Jadi yang store 4 tu kami terlepas pandang untuk edit dia. Patutnya edit sekarang tadi. Saya lebih suka awak pergi sekarang, edit sebelum Aina bentangkan seterusnya. Pergi balik yang mana yang dekat. Mana ada perkataan store 4 tu, betulkan sekarang. Itu tujuan kita gunakan Google ni. Bilik Swiss 2. Betulkan bilik Swiss 2. Bawah. Okay. Bawah tu. Store 4 masih ada lagi. Okey, slide-slide sebelum ni memang tak ada itu Slide sebelum ni nanti kita semak Okey. Okey, Aina. Teruskan. Kepentingan kajian bagi projek kami adalah mempunyai beberapa kepentingan, iaitu pelajar yang dibenarkan dapat memasuki stor peralatan bengkel elektronik dengan menggunakan pengimbasan wajah ESP32 Face Recognition. Pensyarah dapat mengetahui pelajar yang masuk ke bilik Swiss 2 bengkel elektronik KVSI dengan Node MCU 8266 menggunakan Arduino Uno bagi mengawal keseluruhan sistem. Ini adalah jadual perbandingan bagi sistem kunci menggunakan kad, kelemahan mudah tercicir atau hilang, kos permulaan perkakasan dan perisian yang besar, kerosakan pada pangkalan data boleh melibatkan semua atau cara, sistemnya rumit, sukar dan mengambil masa untuk direka bentuk. Kelebihan, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana,
mengurangkan ralat pengemas kinian, meningkatkan capaian data kepada pengguna, mengurangkan data. Sistem kunci menggunakan Wi-Fi dan kamera intip. Kelemahan menggunakan perbelanjaan yang tinggi, meningkatkan kos perbelanjaan bil elektrik, tidak dapat berfungsi jika terdapat komponen yang rosak, tidak semua dapat mengakses sistem. Kelebihan keselamatan stor lebih terjamin dan tiada kecurian, keperluan untuk membuat amali lengkap. Pelajar-pelajar tidak perlu tunggu pensyarat untuk membuka pintu stor. Pensyarat dapat mengakses pintu walaupun berada di mana jua. Okay. Next. Ini adalah kaedah kajian. Kami menggunakan AD model, iaitu analisis, design, develop, implement dan evaluate. Ini adalah carta alih bagi projek kami. Okey, baiklah. Untuk carta alih ni kami telah mengemukakan cadangan projek pertama sekalinya kepada penyelia kami iaitu Cikgu Lokman, dan seterusnya kami telah mendapatkan kelulusan daripada penyelia kami sama ada projek yang kami ingin jalankan diterima dan boleh dilaksanakan ataupun tidak. Seterusnya kami akan mereka bentuk lakaran projek, memilih komponen, membina atur-cara Arduino serta memuat turun atur-cara tersebut sebelum kami melaksanakan proses pengujian. Semasa proses pengujian, sekiranya terdapat masalah yang berlaku terhadap projek, kami akan kembali kepada memuat turun atur-cara projek di mana kami akan selidik sama ada programming yang dimuat naik betul ataupun mempunyai kesalahan iaitu faulty. Seterusnya, jika tiada berlaku sebarang masalah, kami akan terus kepada analisa projek dan juga kepada dokumentasi projek. Seterusnya, kita beralih kepada carta Gantt untuk projek yang kami jalankan. Untuk bagi petunjuk, warna biru yang di-highlight adalah menandakan tarikh cadangan atau tarikh dirancang untuk kami memulakan projek, dan warna merah adalah waktu sebenar kami laksanakan projek tersebut. Boleh lihat di sini pada penyiapan projek 30%, kami hanya dapat jalankan pada bulan 4, iaitu di minggu kedua dan ketiga. Kenapa 2 minggu yang dapat tu? Cukup lah 2 minggu yang dapat. Sepatutnya tak cukup Ego. Tapi disebabkan kekangan PKP, jadi hanya 2 minggu je lah kami dapat buat kerja. Okey, pembentangan tu minggu terakhir April kan? Tapi tak apa. Okey, cakap ni okey. Next. Next. Said. Saya rasa dia terkeluar. Said terkeluar. Ya. Said ada dalam ni. Siapa-siapa respon? Said mana Said? Putus. Aina? Ya, Said kenapa diam ni? dia terkeluar tu. Dia boleh rejoin balik. Said.
Saya sambung ko. Okey, awak sambung dulu. Mana dia punya ni tak ada kan? Slide tadi dia keluar betul. Okey, dia join balik. So dia up dulu. Awak tak ada pegang slide ni juga. Ada. Kalau dia baik awak yang gunakan slide pada awak. Boleh? Boleh? Tapi Dia dah terkeluar lagi. Okey, teruskan. Bentar, Syed Aman. Dia masuk. Aduh, Syed. Okey, teruskan. tanpa slide ko. Ya. Siapa? Air kan? Air ni. Zaire. Okey. Data schematic. Okey. Slide yang ke-11, Syed. Slide yang ke-11. Ya. Okay, ini adalah data schematic yang kami buat. Lakaran projek yang menggunakan Arduino, Uno, ESP Wi-Fi, solenoid door lock dan ESP32. Okey. Next. Slide ke-12. Ya, ini adalah sambungan Lita 3D projek kami. Okey. Kuasa. Ini adalah Lita berkawalan kuasa, Lita schematic. Okey. Ya, ini Lita PCB yang Lita berkawalan kuasa PCB. Okey. Yang 3D ni tak ada. Masukkan juga macam kumpulan lain juga. Semua kumpulan tolong masukkan 3D punya pandangan. Jika dah siap Proteus 8.0 tu. Faham tak? Okay. Boleh tu. Okey. Next. Okey, ini adalah gambaran 3D projek kami. Ia adalah sebuah pintu yang di tengah-tengah bahagian atas mempunyai kemera intake yang kemera kecil. Lepas tu dekat tombol pintu, dekat bahagian bawah dia sedikit mempunyai kunci pintu solenoid. Pada bahagian dalam pula, kami meletakkan kotak Arduino untuk menyimpan software Arduino Uno tu lah. Dan juga ASP Wi-Fi tersebut. Seterusnya. Tadi pakai magnetic lock kan? Saya Aina, macam mana magnetic lock ni berfungsi sebenarnya? Bukan cikgu. Solenoid door lock. Pakai? Solenoid door lock. Solenoid door lock. Okey. Macam mana dia berfungsi? Okey, apabila ESP kamera menerima pengecaman wajah yang telah direkodkan atau yang telah disetkan, dia akan mengaktifkan relay. Jadi bila relay tu kami hanya control height saja. Apabila relay tidak menerima tenaga elektrik, solenoid door lock akan terbuka, membolehkan pelajar atau cikgu untuk masuk ke bilik tersebut. Begitu juga dengan Arduino yang kami digunakan untuk membolehkan cikgu mengawal dari jauh pintu masuk tersebut. Sebagai contoh, seseorang pelajar daripada kursus elektronik ingin memasuki ke bilik Swiss, akan WhatsApp kepada cikgu yang menjaga bilik Swiss tersebut, dan cikgu tersebut boleh membuka pintu dari jauh. Sebagai contoh, sekiranya cikgu tersebut mempunyai meeting dan memerlukan
pelajar dia untuk melaksanakan amali dan untuk ambil peralatan di bilik tersebut. Ada guna apps apa-apa tak? Uh, kami Ada. ada kan antaranya Blink dan juga ada app lain juga Maksudnya, yang kami discover. maksudnya siapa yang ada apps itu pada handphone atau device masing-masing, dia boleh buka lah pintu tu. Tak, hanya cikgu sahaja. Cikgu saja yang dibenarkan untuk buka. Ada Sebabnya password dia ke apa ke? ya, password Wi-Fi hanya cikgu saja yang pegang dan murid-murid tidak pegang. Jadi password Wi-Fi tersebut yang akan menghubungkan antara cikgu dan juga Arduino untuk sistem penguncian kami. Tak, saya rasa macam tak cukup. Security dia tak ni lah. Kalau ada orang boleh pecah password tu, boleh buka lah pintu tu. Password Wi-Fi tu. Juga sebabnya seperti yang saya cakap tadi, kami ada menggunakan beberapa ada mencadangkan beberapa aplikasi seperti Blink juga aplikasi yang lain. Tapi kami akan mencari apakah kelemahannya Blink, apakah kelemahan aplikasi yang terdapat untuk membolehkan kami mengatasi masalah pencerobohan. Sebagai contoh, ada dua dekat sini. Satu dari segi security-nya, katakan guru sahaja yang boleh buka menggunakan aplikasi itu kah, Blink tu. Ya, betul. Ya, betul. Jadi apa katakan ada orang lain yang download Blink, adakah dia ada apa-apa tak yang perlu kita, maksud saya macam mana kita nak cikgu tu nak gunakan Blink tu, ada tak password ke untuk untuk pintu tu, untuk kita on off kan solenoid tu menggunakan Blink tu, ada tak dia punya security dia, perlu masuk nombor kod ke apa ke? Itu maksud saya. Macam lagi perkataan, sebagai contoh, mungkin di bahagian programming kami akan meletakkan security code untuk Blink untuk mengakses kepada sistem tersebut, dan hanya cikgu sahaja yang boleh mengakses sistem tersebut. Okey, baik. Yang keduanya, solenoid ini berfungsinya bila current masuk, bila ada tenaga elektrik, dia berfungsilah sebagai elektromagnet. Betul. Jadi dia berlakulah lock tu. Proses lock tu berlaku. Kalau tak ada tenaga elektrik, dia unlock lah. Gitu. Saya keluar lagi. Ayin, jawab Ayin. Ya cikgu, betul macam tu. Tapi kami sediakan bateri sebanyak 5 volt kat dalam tu sebagai sokongan kalau tak ada elektrik. Maksudnya kalau tak ada elektrik, katakan tak ada bekalan sokongan, pintu tu kata tak lock lah. Betul? Pintu tu akan unlock biasa lah. Betul. Kenapa kita gunakan, kita tak buat satu sistem yang terbalik? Tanpa gunakan sumber tenaga, dia lock. Kalau tak ada sumber tenaga, dia kira macam terbalik. Okey, faham cikgu, faham. Faham lah, kena fikir-fikir kan benda tu saja. Okey boleh tu, insya-Allah. Untuk awak benda ni baru peringkat proposal tingkat A1. Kita boleh ubah lagi nanti dari segi kendalian projek ni. Betul. Fikir dua. Okey, seterusnya. Okey, next. Kesimpulan. Sistem yang dibangunkan dapat berfungsi dengan baik, insya-Allah. Objektif projek perlu dicapai
Dengan penggunaan teknologi yang baik dapat fungsi dengan lebih efisien dan lebih teratur. Okay, sekian. Itu saja. Okey, cukup. So, nanti saya harap kumpulan ni dapat berbincang lagi sama juga dengan kumpulan-kumpulan lain. Waktu PTA 2 tu boleh buat perubahan tambah baik apa semua kan kalau kita nampak ada kelemahan-kelemahan dia. Okey, so tahniah Syed. Kumpulan Syed ni kumpulan berapa? Kumpulan 5. Bulan 4. 4. Dan terima kasih. Tak bentang ni lagi lah. Apa? Proposal. Proposal. Sila bentangkan proposal. Sila tunjukkan proposal. Ada keluar ke? Okey. Okey, next. Turun pelan-pelan, turun. Saya nak tengok sebentar lalu je. Nanti saya akan tengok secara hard copy. Ni adalah pengenalan ni kau. Okey, dah next. Seterusnya penyataan masalah. Okey. Diikuti objektif, tujuan projek, seterusnya skop projek, kemudian adalah literatur, diikuti metodologi, Okey. ini adalah metodologi juga. Seterusnya adalah anggaran kos, perancangan pelaksanaan projek dan juga catatan. Dan yang sebelah adalah jangkaan hasil. Okey, seterusnya adalah sumber rujukan dan juga lampiran. Tengok lampiran dia. Mana lampiran dia? Ya, tengok. Ini adalah lampiran pertama iaitu senarai komponen dan bahan yang kami perlukan. Okey. Diikuti carta ahli projek. Seterusnya adalah carta GAN. Carta GAN ni yang lama punya. Saya tak edit dan itu saja. Cik, itu saja. Alright, okay. Terima kasih. Selesai. So, bola untuk PTA 2 lah. Next time. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.